Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi kaunseling individu Nasuha. Okey, memandangkan ini sesi kita yang ketiga, saya akan macam biasalah, saya akan kenalkan diri saya dahulu, lepas tu nanti awak kenalkan diri awak lah, walaupun saya dah kenal awak sesi kita yang ketiga ni. Okey, so macam biasa, nama saya Nadia Nurul Jannah binti Zasari. Awak boleh panggil saya Nadia. Saya adalah sebagai kaunselor penyerti awak untuk sesi kita ni lah, untuk sesi individu ni. Saya ingin mengucapkan terima kasih lah sebab awak sanggup menjadi klien saya, memandangkan saya tengah collect hours untuk praktikum saya. So, terima kasih Nasuha kerana sudi jadi klien saya. Okay, so awak boleh perkenalkan diri awak sikit lah, walaupun saya rasa kita orang dah kenal lah. Nama saya Donna Samati Syardin. Kalau sekarang ni saya tahun 4 Pos dakwah dan pengurusan Islam. Okay, baik. Okay, so macam biasalah saya akan ingatkan balik apakah rules-rules dalam kaunseling ni. Okay, seperti mana yang awak tahu, kaunseling ini adalah di bawah akta kerahsiaan. Maksudnya apa-apa yang awak cerita kat saya tak boleh bagi tahu orang lain lah. Saya tak boleh bagi tahu kawan saya, keluarga saya ke, ataupun partner saya ke, melainkan awak cuba untuk mengancam saya ataupun orang di sekeliling saya, dan saya terpaksa lah bagi tahu orang atasan. Setakat ni awak faham ke? Faham kan? Okay, so seperti mana yang awak tahu, sesi kaunseling ni berlangsung selama 45 minit sehingga 1 jam. Paling lama cuma 1 hour je. Kalau lebih daripada 1 jam, terpaksa lah kita orang bawa kepada sesi yang akan datang. Okay, setakat ni awak faham ke? Faham kan? Okay, so ada apa-apa persoalan lagi ke? Tak ada jelas kan? Okay, so rasanya saya akan recap lah sedikit sebanyak tentang sesi yang lepas tu. Okay, so sesi yang lepas tu, iaitu sesi yang kedua, awak ada ceritakan pasal kawan awak. Awak cerita pasal awak punya housemate awak, pasal persahabatan awak dan housemate awak. Alhamdulillah, sesi yang lepas tu awak cakap awak punya hubungan dengan dia dah makin okey dah. Maksudnya dah tak ada gaduh-gaduh apa lagi dah. Dah boleh ajak keluar lagi macam biasa dah. Dah macam biasalah, dah kawan macam biasa. Dah tak ada macam gaduh-gaduh ke, ataupun macam tak ada yang macam buat muka ke apa ke, semua okey je macam biasa. So Alhamdulillah, so sekarang ni sesi kita yang ketiga. So setakat ni awak ada apa-apa ke yang awak nak cerita kepada saya ke? Okay, boleh mulakan sesi kita pada hari ini. Okay, saya macam nak cerita something lah. Okay, macam tu kaitan dengan suami saya juga lah. Lalu ni dia macam selalu tegur saya lah, saya pergi makanan kat kucing lah. Okay, saya boleh cerita kan. Tapi saya macam terkilan jugalah kan. Dia macam tak bagi langsung bagi. Even saya bagi tu dah jauh dari rumah. So macam dia anggap kucing datang tu disebab kucing datang rumah, masuk rumah disebabkan saya. Saya pun hari tu kawan saya tegur saya, jadi mengamuk lah. Jadi sebab saya mengamuk sebab saya dah penat datang dengar. Sebab saya dah kata dah, saya bagi makanan pun jauh. So memang tak ganggu siapa-siapa pun. So dia orang macam tak salahkan saya kat lah. Macam tegur saya jangan bagi makan. Saya macam saya kasihan kat kucing tu. Saya macam tegur macam kelaparan lah kan. Macam guru je, saya pun bagilah makan. Macam bila saya tak bagi tu, saya macam kenapa nak tak bagi, macam mana, kenapa larang tak bagi, kesian lah juga kan. Macam dia kucing tu dia tak ada akal semua kan. Kita macam berhak pada bagi kan. Kita sebagai manusia ada tanggungjawab. So macam kenapa suami saya macam toksik sangat, macam tak suka sangat. Dia macam geram lah. So saya lah macam tu. Kalau awak boleh kuatkan suara, takut tak dengar kat dalam. Kena tak? Kena kuatkan suara sikit. Jadi macam saya risau lah. Saya macam tak, macam mana, saya rasa tak selesa sebab dia macam tak suka apa yang saya buat. Even benda yang saya buat tu kebaikan, macam tu lah. Betul. Jadi awak cakap apa dekat diorang? Bila diorang tegur awak? Masa tegur tu saya diam. Ramai ke tegur? Ataupun satu orang je? Dia macam satu orang, tapi dia macam ramai-ramai, tapi dia macam hari tu orang lain. So yang hari kedua orang lain. So macam saya macam geram lah kan. Dia macam saya tahu benda tu dan saya dah kurangkan bagi. Sebelum saya bagi tiap hari, jadi saya kurangkan. Sebab jiran sebelah pun ada bila kucing banyak. So dia orang pun ada bagi makanan. So macam
kadang tu kucing datang, dia biasalah kucing dia suka jalan-jalan. Kadang tu dia makan rumah tu dia melepak kat rumah sini. Lepas tu dia orang macam tak salahkan saya, ibu kucing tu melepak dekat. Kata ni nanti kucing kencing lah datang. Sebab itu ada kucing kencing tu kat atas, saya tak tahulah. Dia masuk dekat lubang. Jadi saya tak, kucing tu saya tak bagi makan pun, dia tu tiba main masuk. Jadi dia orang nak salahkan saya sebabkan saya bagi makan, kucing tu masuk dekat bilik tu orang kencing macam tu. Saya macam geram sebab kadang saya tak buat apa-apa pun dia orang macam salahkan saya tu. Masa bila diorang tegur awak tu, apa respon awak? Masa kalau saya yang orang yang saya tak macam husband saya tak niat sangat, tak rapat sangat, saya macam diam je, saya malas nak layan. Hari tu saya terlepas sebab kawan macam diorang minta kawan yang rapat yang saya tu tegur saya. Jadi saya kata kawan saya tu jangan sebut benda ni, saya tak suka lah. Jadi tapi diorang tu sebut juga. So saya marah balik lah. Awak cakap apa? Awak cakap saya macam melenting lah. Dia orang macam kata saya melenting. Saya melenting lah sebab saya dah kata dah jangan tegur kan. Jadi macam saya pun macam bagi amaran, bukan amaran, dia macam tak nak dengar. Saya cakap apa macam saya cakap tadi, aku kesian lah. Saya bagi tu pun gerak bagi pun sebab kesian. Awak cakap apa dekat diorang tu? Saya macam cakap katalah kenapa dia orang macam tak suka sangat saya bagi macam tu lah. Saya macam ni balik lah, saya pun persoalkan kenapa dia orang macam tak bagi saya bagi, kenapa, apa salah kucing tu. Macam tu lah. Lepas tu hari tu kawan saya ada terlanggar anak kucing tu. Bukan salah saya yang buatkan utama, dia orang yang terlanggar. Dia orang tak tengok betul-betul kucing banyak peliharaan kat rumah saya tu. Lepas tu kadang kucing jalanan, kucing jiran. Terus macam nak katakan disebabkan saya bagi makan kucing banyak, memanglah kucing banyak datang sebab dia tahu ada makanan. Tapi saya bagi pun, saya bagi tak gerak sangat. So macam saya bagi pun dekat luar rumah. So memang dia kucing tu bila makan biasa dia jalan-jalan kan. So saya pun takkanlah kita macam macam letak stunting sampai tak pergi masuk kan. So jarak berapa jauh tu awak bagi dia makan depan rumah kucing tu? Sebab depan rumah pagar lah, sebab luar pagar sebab ada sometimes saya bagi dalam sebab hujan. So tapi kebanyakannya luar lah. Sebab satu lagi dia dekat dengan jalan raya kan. So macam kalau bagi dekat situ kan berbatu, kesian lah juga kan kucing nak makan ni. So bagi kat kawasan yang rata lah. So kadang saya bagi tu pun saya kesian sebab tengok anak kucing kecil lagi kan, tak ada ibu. So saya kesian lah sebab dulu macam mana kucing saya pun pernah hilang lah. So macam sebab pada tu saya ada dengar lah orang kata kalau kucing kita ni so kita kena bagi makan kat kucing lain. So minta kucing tu doakan supaya kita jumpa balik. So saya tiap hari masa tu saya start bagi, tiap hari bagi sampai dekat 2 bulan. Alhamdulillah jumpa kucing saya lah, saya jumpa. Ada sebab tu rupanya ada orang bagi makan dekat dia. So macam saya sebabkan tu lah saya bagi makan kucing. Saya nak balas balik apa yang orang buat dekat saya kan. Jadi saya macam mana orang tak faham tak sebab kita buat macam tu tau. Dia macam judge. Saya geram lah. Macam dia tak tahu kisah di sebalik tu. Saya ada cerita kawan saya. So, tapi dia orang still macam kata tak yalah, macam biarlah dia cari makan sendiri. Memanglah kucing cari makan sendiri, tapi kita sebagai manusia ada tanggungjawab juga kan. Jadi saya macam saya pun malas, tapi saya akan bagi. Tapi saya bagi macam senyap-senyap. Mungkin pasal tak ada orang tengok kan. Macam kesian kan. So dalam rumah awak tu cuma awak seorang je lah yang bagi kucing, yang lain semua tak bagi langsung? Dia orang memang tak suka kucing. Memang anggap macam kucing tu macam pengacau dia macam tu. Kesian lah, kesian. Sebab saya dulu pun saya tak minat kucing masa dulu lah. Tapi sebabkan saya dah ada kucing, saya macam bila tengok kucing macam lapar macam tu, saya jadi kesian lah. Kesian sebab macam kita manusia dah akan kita bagi dekat dia. Kita boleh cari makanan, diorang nak cari makanan macam mana? Diorang tak kita orang je. Itulah. Diorang tak ada sesiapa. Gitu, saya pun macam saya pun macam geram lah. Kadang-kadang tu saya tengok muka macam orang-orang yang tegur saya tu, saya jadi geram. Saya macam apa salah kucing tu, saya bagi makan pun. Macam kesian kan. Kalau contoh macam ada orang lain lah dengan orang yang minta makanan, kita
kita tahu dia ada akal, dia boleh cari kerja, dia boleh cari duit. Kucing mana nak beli makanan sendiri. Betul. Tapi setakat ni hubungan awak dengan housemate awak okey ke? Dia je, cuma itu macam mana benda ni dia berlaku sesama kawan-kawan saya rapat. Saya luahkan tu dekat kawan saya yang rapat. Maksudnya ada orang tak dengar pun, dia orang yang tegur saya yang lain tak dengar pun. Sebab saya risau, kalau saya melanting kat semua orang ke macam ni lah, macam tak okey lah. Dia orang macam kadang-kadang saya annoying juga dengan suami saya. Kalau apa-apa saja yang berkaitan dengan contoh benda-benda bersepah ke, benda-benda macam makanan basi ke, semua dia orang tuduh saya. Sebab? Dia macam sebab Kenapa orang tuduh awak? Sebab sebenarnya adalah juga macam makanan tu saya terlupa nak buang. Jadi memang dia aim saya lah. Tapi saya buang. So kadang-kadang tu ada orang lain buat, tapi saya juga terkena ketempias. Macam apa dia orang macam buat assumption macam tu lah. Jadi saya pun macam itu macam kenapa macam benda ni akan kata saya punya. Saya tak suka lah. Macam nak kata yang apa-apa yang buruk je kata dekat saya macam tu lah. Betul. So awak ada tegur kawan awak ke pasal benda ni semua ke, ataupun awak just buat bodoh je? Buat bodoh je. Sebab saya malas nak bersangka isu saya gimana. Macam diorang akan macam berdebat, macam nak menang dulu. Macam awak tahu? Sebab dia memang jenis macam itu. Yes, dia orang jenis nak menang. Jadi saya macam malas nak cakap. Jadi saya macam biar je. Pasal hari itu yang paling saya kata tadi, saya ayun tudung kan. Saya letaklah atas ayun saya kan. Lepas tu kan ada seorang tu dia jenis perfectionist, dia tak boleh tengok semua tu kan. Dia tolak ayun tu rapat dengan meja. Maksudnya berbekas lah tudung saya. Maksud dia letak lagi benda atas tudung saya. Maksud macam ya Allah, geranya ada manusia macam ni. Lepas tu awak buat apa? Saya berbodoh je lah. Sebab dia tu jenis tak boleh ditegur sikit. Dia macam malas lah. Saya jenis malas sikit nak tegur dengan dia tu. Dia tegur lah. Sebab dia tu macam kadang annoying juga. Dia suka buat bising. Macam kadang-kadang tu dia paksa orang dengar cerita dia lah apalah. Dia tu macam toxic sikit. Toxic sebab? Toxic lah. Dia macam dia nak benda tu perfect di mata dia. Macam dia nak benda tu bersih, benda tu elok. Memang bagus lah. Tapi kadang-kadang dia macam suka judge. Judge siapa? Judge orang. Judge awak ke tak? Dia just siapa je yang rasa dia tak okey depan mata dia akan judge. Ya, faham. Lepas tu dia orang pun ada cerita juga yang dia tu macam suka judge. Contoh macam family dia, even family dia kan. Contoh itu dia cerita kata girlfriend adik dia kan. Balik sambal kan. Lepas tu dia orang macam cerita lah. Dia orang satu family tak makan pun. Sebab dia orang kata sambal yang mak girlfriend tu buat tak sedap. Macam ya Allah, kenapa dia cerita kat orang lain? Macam simpan sesama family je lah. Kesian lah kat perempuan tu kalau jadi family dia. Sebab dia tu macam bersih sikit. Saya bila dia cerita tu, family dia pun macam tu juga. Jadi macam suka judge. Jadi kadang tu saya annoying. Faham. Kenapa awak cakap dia toxic? Apa yang dia buat sampai awak fikir dia toxic? Sebab dia suka judge orang. Suka judge orang. Lepas tu dia contoh dia nak dia je betul. Macam orang lain salah lah. Dia macam kadang tu kalau kita buat assignment kan, dia macam rasa dia je yang betul. Macam tu lah. So kadang tu kalau kita nak buat benda tu tak boleh, dia buat boleh. Macam tu. Contoh kalau kita tertindih tudung dia, memang melenting lah. Ini dia tertindih tudung orang, dia tak boleh buat tak tahu. Dia macam buat tak tahu pula. So macam tu lah. Awak rapat ke dengan dia? Saya kurang sikit lah. Saya sembang je, tapi kadang-kadang tu tak rapat lah. Macam kurang. Dia macam dia tengah-tengah lah. Dia macam tengah-tengah. Dia tak rapat sangat. Tapi kawan je, kawan sebagai housemate. Macam tu lah. Housemate awak semua satu kelas dengan awak ke? Ataupun semua satu kelas? Dia orang kadang-kadang macam ni tau. Kadang dia orang okey, kadang dia orang macam annoying. Macam tu lah. Kadang-kadang okey, kadang annoying. So saya pun kadang tak boleh baca perangai bagi dia orang. Jadi yang paling awak rapat siapa dia? Housemate awak? Adalah kawan saya, ada orang yang saya rapat lah. Tapi
Tapi diorang pun jenis suka macam buat kerja macam menyendiri. Kadang tu saya rasa alone. Faham. Ya, saya rasa alone lah. Saya macam kenapa diorang suka macam pergi sana pergi sini kan. Macam tu lah. Faham. So kalau awak pergi kelas ke apa, awak selalu pergi dengan siapa? Saya pergi kau husband saya jugalah, sebab dia orang ada kereta kan. Jadi saya naik sekali lah, tumpang lah. Selalunya macam tu lah. Faham. So setakat ni awak dengan housemate awak okey ke? Dia okey, tapi dia macam kadang-kadang tu dia di belakang tu. Faham tak? Kat belakang tu ada je yang kita tak perhati kan. Sebab kita pun tak berani nak cakap depan. Tak nak lagi dah tahun akhir, takkan kita macam nak tiba-tiba nak bangkitkan isu kan. Jadi kita jadi macam saya buat macam bodoh je. Tapi kadang dia geram kan. Kadang saya buat bodoh tapi dalam sama geram dia juga. Tapi saya tak nak tegur saya dari depan. Macam tu lah. So tapi awak ada luahkan pasal benda isu ni dekat kawan awak kan? Yang awak rapat tu kan? Lepas tu dia cakap apa pasal benda ni? Dia sebenarnya macam dia tegur lah. Sebenarnya dia pun jenis geng-geng yang macam tak setuju juga saya begitu. Dia orang pun sebenarnya tak berani nak tegur saya sebab dia orang tahu saya suka buat benda tu. So dia orang macam kata lah jangan boleh bagi tapi macam jangan bagi sangat. So saya macam okey lah kan. Tapi saya tak boleh nak terima sebab kan dia orang macam menyokong geng yang sana. Macam tu lah. So saya macam dia kesian je kan. Kesian kat FKP bagus. Saya bagi kucing makan ni. Kat rumah saya nak bagi macam tu pun susah. Yalah, faham. Yalah, sebab untuk dorang punya point of view, untuk dorang macam kucing tu macam kotor kan. Sebab kan kat rumah korang mesti dia nak bersih. Dia nak bersih je. Kalau kucing datang mesti ada tahi dia, ada berak dia. Itu susah lah untuk awak semua nak bersihkan. Tu yang dorang tak suka. Itulah, saya faham je. Tapi itulah, dorang pun nak kena faham awak juga. Maksudnya macam awak cakap tadi, kucing pun tak ada akal dan fikiran semua. Dorang nak cari makanan macam mana, dorang tak ada siapa tau. Kita ni ada orang, kita boleh cari makanan semua. Cuma dorang tu, kucing tu macam mana, dorang pun nak hidup juga kan. Dorang lagi tak boleh berfikir semua macam tu. Itulah, kawan-kawan awak tu semua cuma fikir kebersihan dorang je. Baguslah dorang fikir macam itu. Tapi kadang-kadang kita pun kena lah tolongkan. Kalau ada rezeki lebih, tolonglah kan makhluk lain macam tu semua. Sebab kita hidup dengan rumah ni pun berkongsi dengan makhluk lain. Betul. Dia pun tahulah, saya tak tahu macam mana nak macam bagi dia orang tu sedar macam tu lah. Susah. Dia macam tak suka. Dia tak suka tu macam anggap benda tu macam kita buat tu salah, even benda tu betul. Betul. Jadi saya pun kadang macam saya kesian kat kucing. Betul. So bila dorang tegur awak rasa apa? Awak rasa sedih ke, marah ke, macam mana? Dia macam geram. Dia motor geram. Okey. Dia macam geram. Dia macam nak lepaskan tapi dia tak boleh. Sebab tak nak macam tiba-tiba gaduh apa kan. Macam geram je. Tapi itu saya macam buat bodoh juga lah. Macam dah penat kan. Dia macam kalau boleh saya nak biar saya bagi je. Tapi dia bagi tu pun jauh dari rumah. Dia pun tak kacau pun. Dia bagi pun depan tu. Maksudnya di luar pada pagar. Jadi macam kalau boleh bagilah saya nak bagi. Saya bagi. Sekurang ni kalau macam dia orang semua tak nak bagi, biar saya bagi. Betul. Lagi pun awak bagi pun jauh kan. Betul tak? Tapi itulah, maybe diorang rasa macam awak bagi macam kadang-kadang dalam rumah juga kan. Awak bagi dalam sebab hujan. Saya pun tak nak keluar. Tapi saya kesian sebab kucing tu macam saya keluar tu nak sedia baju tapi dia macam bergeser-geser. Saya pun tak tahu lah saya nak halau dia kan. Saya kesian. Jadi saya bagilah makan sikit. Dia makan pun alhamdulillah habis. So tak ada jejak apa-apa pun. Tak ada jejak. So macam makan habis. So okey dah kan. Jadi awak tak terasa macam nak tegur kawan awak ke pasal isu ni ke? Saya nak tegur pun tak ada guna sebab saya masih ibarat 1 lawan 9. Faham. Macam jadi awak pendam je pasal benda ni semua. Awak okey ke? Pendam. Saya tak okey tapi sebabkan kita nak habis kan. So macam tahan je. So, benda dia nak habis. So macam depan ni pun semua dah haluan masing-masing. So saya macam dah last kan. Kita pun lagi beberapa bulan ni. Dekat sebulan lebih lagi je dekat sini. So saya just pendam je lah. Setakat ni awak okey ke?
Dengan pendam ni semua. Ni tak okey. Tapi kita nak tegur tak berani. Ya, betul. Sebab saya macam dulu saya tak tahu kenapa ada mindset orang macam tu. Bukan dekat sini saja, bukan housemate saja. Maksudnya satu, boleh katakan dekat satu dunia, semua lah, semua manusia kan. Tolonglah buka mata kan. Macam Betul. bagi kucing makan tu bukan satu dosa pun. Betul, dapat pahala lagi. Kunci rezeki kan. Mana tahu rezeki kita datang lain bentuk nanti. Tak tahu kan. Betul, sebab saya dah terbukti kan apa yang saya buat. Contoh saya bagi makan sebab bagi makan tu saya jumpa kucing saya balik. Dia macam menunjukkan adalah ada macam ada hikmah lah kita bagi kan. Nampak tak? Orang lain tak nampak benda tu. Sebab dia orang tak alami. Dia tak alami. Dia orang tak ada. Orang tak rasa. Dia orang tak rasa benda tu. Dia orang tak pernah rasa Kehilangan kucing. Dia orang tak pernah rasa. Bayangkan kucing tu manusia. Dan tu aku bagi makan tu hilang. Apa Sakit. Perasaan. Saya geram lah. Saya macam itulah bayangkan yang kucing tu manusia. Contohlah dia tu manusia. Kita tak bagi makan. Dia sengit dia kan. Macam tu lah. Okay, if let's say kalau saya cakap awak tegur dorang one day lah. Kalau awak tegur dorang, awak rasa dorang akan buat apa? Dorang akan melinting balik ke macam mana? Sebab saya tahu diorang macam mana. Diorang jenis kalau boleh diorang nak diorang yang betul. Kalau boleh saya yang salah. Macam tu dah. Jadi saya memang sebab tu saya tak tegur. Sebab kalau tegur pun tak ada guna. Saya ibarat macam mengalahkan diri sendiri. Macam tu lah. Saya macam Okay, tak apa. Sekarang ni saya akan buat satu teori kaunseling ni. Awak okey ke? Teori kaunseling ni untuk macam awak luahkan lah apa yang awak rasa. So sekarang ni saya akan duduk kat sini, tapi awak ibaratkan saya tak ada kat sini. Lepas tu awak luahkan je apa yang awak nak luahkan dekat kawan tu. Ibarat macam saya ni kawan awak yang tegur awak tu, yang tegur awak pasal kucing tu, pasal awak luahkan semua benda dekat saya. Awak imagine je macam saya ni kawan awak yang tegur awak tu. Saya nak dengar apa yang awak akan luahkan kepada kawan awak tu. Awak lebih selesa saya duduk sini ke ataupun saya pergi daripada kursi ni? Kalau saya tak ada kat sini, awak kena cakap dengan kursi ni lah. Mana yang awak lebih selesa? Macam mana? Okey ni kot. Saya cuba. Tapi saya tak boleh tengok lah kot. Macam mana? Okay, awak tak boleh tengok lah. Awak tak tengok saya lah maksudnya. Okay, boleh? Macam mana? So, sekejap kalau gitu saya kat belakang awak boleh? Ibarat macam ada orang kat depan ni. Okay. Lah. Okay, boleh? Okay. So, sekarang ni saya berdiri. Lepas tu awak cakap dengan kursi ni ibarat kawan awak yang tegur awak pasal benda tu. Saya nak awak luahkan semua benda yang awak dah pendam dekat diri awak. So, awak luahkan dekat dia. Okay ke? Faham? Okay. Okay. Awak just luahkan kat dia je. Ibarat macam itu je. Ya Allah. Kita bayangkan. Orang kucing tak ada bayangkan ni. Okay. So dia lah nak tegur sikit lah. Macam sebenarnya tak setuju lah dengan apa yang korang macam apa yang apa tegur tu kan. So macam sebenarnya betul lah benda tu kan. Kita buat tu kadang kucing datang semua tu lah. Tapi bagi makan tu pun sebab kekesian. Bayangkanlah kucing tu ibarat kucing tu macam manusia. Tak kesian ke tengok manusia dalam kelaparan macam tu. Kita ni ada rezeki lebih, Allah bagi makan semua cukup, tapi tak bagi rezeki, tak kongsi rezeki kita dengan orang lain. Kenapa macam tu? Tolonglah faham kenapa aku bagi macam tu. Aku bagi pun ada sebab dia juga. Aku bagi pun sebab aku kesian. Aku bagi sebab aku ada pengalaman. Aku pernah ada kucingku pernah hilang kan. So macam aku bagi tu sebab aku bagi makan tu, ambil aku jumpa dah ada orang bagi makan. So tolonglah faham kenapa aku bagi. Aku bagi pun bukan setiap hari. Aku bagi kadang tu seminggu sekali. Nak katakan nak jagalah aku punya perasaan tu. Hampa ada jaga perasaan aku ke? Aku selalu jaga perasaan housemate ni. Tapi dia hampa semua macam buat tak tahu je apa yang aku rasa. So, macam kadang tu penat lah nak ikut, sebab selalu nak kena ikut cakap hampa semua. Kayak aku ni tak ada perasaan. Semua nak kena ikut telunjuk apa semua. Apa aku nak buat semua disekat.
Please lah, aku nak bagi makan je pun, bukan aku nak buat apa pun. Kalau dia nak masuk tu bukan salah aku je. Dia kucing tu dia masuk, adalah sebab tu kalau dia datang rumah sewa kita, nampak rezeki kat situ. Faham tak? So tolonglah faham perasaan aku lah. Aku bagi makan buat aku kesian, buat kita kena kongsi rezeki kita juga dengan kucing tu. Dia pun makhluk Allah, dia pun menumpang kat bumi ni. Macam kita lah menumpang, jangan anggap bumi ni kita je yang punya. So aku bagi makan juga buat kesian, buat kesian tak. Kalau korang, kalau hampa semua lah jadi kucing, aku tak bagi makan. Sebab apa? Sebab aku pun tak bagi makan kucing kan. Kalau aku jadi kucing aku tak bagi. So tolonglah faham perasaan aku. Aku bagi tu buat aku kesian. Dan aku harap aku bagi tu kucing tu doakan aku juga. Kita ni tak baik tau. Kita ni banyak dosa. Kita kena minta doa daripada makhluk lain juga untuk doa bagi kita. So harap sangat apa semua faham. Dan janganlah tunjuk semua keburukan tu dekat aku je. Orang lain pun ada juga yang buat, ada orang buat salah juga. Tak semua manusia ni perfect. So kau anggap apa semua faham lah. Itu je. Okay. So apakah perasaan awak bila awak luahkan dekat kursi ni? Saya rasa macam saya terluah lah juga. Pun tak ada orang kat situ. Sikit sebanyak macam membantu lah. Membantu sikit lah. Membantu. Awak rasa tenang ke? Macam mana kau boleh cerita tak apa yang awak rasa bila awak luahkan tu? Saya rasa macam dapat luahkan apa yang saya pendam. Macam kita boleh bayangkan lah orang kat situ. So awak feel better lah. So yang tadi saya buat tu adalah apa nama dia? Adalah teori counselling di mana kita panggil empty chair, guest talk. Maksudnya macam kita, ibarat macam awak tengah berbual dengan satu kursi ni, ibarat itu kawan awak yang awak nak luahkan selama ni yang awak terpendam tu. So setakat ni awak rasa better kan? Sikit. So kalau awak tiba-tiba rasa tak okey ke apa, awak boleh lah buat macam itu. Tapi make sure tak ada orang lah kat tepi awak ke apa. Kau tak nampak pelik pula kan. So bila awak rasa gitu, awak rasa tenang lah. Rasa tenang sikit. Awak rasa awak mampu tak nak cakap gitu semua dekat kawan awak? Saya tak mampu pun nak cakap macam tu tadi. Tapi saya anggap macam ada. Saya anggap macam saya dah cakap benda tu. Sebab nak cakap tu memang mustahil. Sebab saya bila kita tengok muka dia, kita macam diorang macam even tak cakap lagi, diorang macam dah membangkang saya dari segi macam cara tengok. Dia pandang tu macam saya macam kita macam nak berdebat. Jadi saya tak boleh. Dia macam aku tak boleh tegur. Dia tengok pun, cara tengok pun dah ni kan. So dia macam tu lah. Saya haraplah, saya berdoa supaya semua berubah. Saya kesian pun satu hari nanti tiba-tiba ada kucing datang. Masa tu diorang dah berumah tangga. Apa yang dia akan buat? Masa kita tanya, masa contoh anak diorang nak bela kucing, apa yang diorang akan buat? Mereka tak kesian ke? Contoh anak diorang tu sahaja bela kucing. Saya rasa diorang tak akan bagi bila kot kan. Bila saya pun tak tahu. Sebelum ni saya pun family saya jenis macam tak suka. Bukan tak suka ke, dia macam mana, kami tak bela kucing pada awalnya. Tapi ada 2 kucing datang beranak ke rumah kan. So macam kami bela je, jaga. Mula-mula tu macam nak macam nak buka adoption lah. Tapi saya tak nak. Saya macam nak jaga kucing. So macam sebab masa tu macam nak bagi putus susu tu lambat 3 bulan kan. So macam kami putusan untuk jaga lah. So bila jaga tu dia timbul rasa sayang lah. Sebab saya, family saya kalau kucing datang kami bagi je makan. Kadang ayah saya letak makanan kat luar tu, saya kisah pun kucing mana nak makan je. So macam kadang tu kan, kalau contoh kami pergi mana-mana kan, tinggal kucing kat rumah kan, pergi mana sehari lah. Selalunya kalau sehari memang tinggal kat rumah je. Kalau 2-3 hari tu kami akan hantar hotel lah. Macam sebab trauma kucing. So macam kami akan letak makanan. Ayah saya kata okey, macam jiran saya pun boleh. Maksudnya area rumah saya sebaris, semua belah kucing. So dia orang macam okey, kucing saya berjalan-jalan sana sini. Yang jenis cat lover semua.
Tu macam kucing saya selalu berkawan dengan kucing jiran sebelah saya. Dia pun selalu masuk rumah jiran saya. Kucing jiran pun kadang-kadang selalu masuk rumah saya macam tu. Dan ayah saya pun macam letak makanan dekat luar tu, macam tak kisah pun kucing mana yang nak makan. Even kadang kalau bukan kucing saya pun, ayah saya tak halau pun. Betul. Sebab memang dah biasa kan, dah biasa. So macam saya cakap benda tu boleh je kita praktikkan. Macam kadang tu kita kalau tak nak bela pun kita bagilah makan. Betul. Itu macam bare minimum untuk kita buat. Itu saya haraplah dia orang macam tolong buka window tu sikit, bagi makan. Tak salah bagi makan. Tak salah pun. So awak rasa lepas ni awak akan teruskan bagi makanan kat kucing ataupun saya tidak? Saya macam bagi je. Tapi saya kayak tengok lah. Saya takkan saya penat lah nak ikut cakap dia orang. Apa nak buat ni tak boleh, tak boleh. Macam saya ada sebab saya buat itu kan. Saya bagi makan tu, saya bagi makan dalam keadaan sembunyi lah. Maksudnya macam sembunyi maksudnya bila dorang tak ada kat dalam rumah ke maksudnya? Sebab saya keluar kan malam-malam, dia orang jenis jarang keluar lah kan. Macam jarang keluar malam. Malah keluar cuma kadang tu 10 ke atas tu orang macam dah jarang. Banyak yang dah tidur. So kadang tu kan saya keluar rumah lah. Saya keluar rumah pergi makan sekejap. Macam tu lah. Selalunya macam tu. Sebab saya jenis tidur lambat. So dia orang memang akan tidur awal pada saya. Jadi kadang saya keluar senyap kan. Kadang saya order makanan ke, saya bagi sambil tu. Sebab kita kesian kan. Betul. Faham. Saya tak kisah pun kucing yang datang tu kucing orang bela ke apa kan. Janji kita bagi je. Tadi awak ada mention yang awak cakap apa-apa rasa nak dengar kata dorang je kan. Apa maksud awak selain tu, ada lagi ke benda yang dorang tegur awak? Dia macam contoh yang nak ikutkan dorang punya perangai je. Contohnya macam okey, saya duduk bawah lah kan. Saya duduk bawah. Jadi kan diorang anggap macam tugas-tugasan macam nak kena bungkus sampah, kena pastikan bawah tu bersih. Macam orang bawah lah kan. Kalau saya macam ni rumah bersama, kenapa nak bagi tugas dekat orang bawah je kan? Dia settle. Boleh je kan kalau orang atas tolong buang sampah. Sebab saya pun kadang macam penat tau, kita orang yang sama nak kena buang. Bukanlah saya okey je, cuma kadang-kadang tu macam orang bersama tu lah macam bersama-sama. Faham tak? Macam kadang-kadang tu. Lepas tu contoh kalau sisa makanan ke apa kan, diorang macam kata kadang-kadang tu saya yang buat salah. Macam saya yang biarkan makanan macam tu. Kadang-kadang tu orang lain yang buat dekat tu. So saya yang kena. Kenapa diorang anggap awak yang buat? Awak pernah buat macam gitu ke? Dulu sebelum ni saya macam kadang-kadang tu saya sibuk, jadi saya tak sempat nak basuh. Bukan basuh periuk. Bukan basuh ni, maksudnya contoh periuk nasi kan. Periuk nasi kan kita selalu masak nasi. So kadang-kadang kita terendam, kita terlupa nak basuh. Betul. So macam saya terletak situ. Jadi macam saya terlupa lah. Tapi lepas tu saya basuh. Baru macam kadang-kadang tu even orang lain guna tu tiba, contoh saya tak guna tenda. Saya guna tapi dia orang macam salahkan saya juga. Macam suka salahkan orang sikit. Dia tu semak kan. Macam dia orang kata saya yang buat. Betul. Ada lagi ke yang diorang tegur awak masa apa-apa isu? Itu adalah macam baju mesin basuh rumah saya tu problem. Jadi saya even dia basuh tu lama dah kan. Dia macam sangkat lah kan, sebab dah lama sangat, sebab dia bunyi lah. So saya tak tahu, saya ingat ke dia dah habis dah kan. Dia kan basuh. Saya tak adalah basuh sangat, dia just macam lembab kan. Jadi saya pun angkat lah kan. Biasalah kalau basuh baju kita angkat lah kan, letak dalam kesan. Tapi dia tu nak kelas, jadi tak sempat nak ni kan, hang kan. Lepas tu yang tiba-tiba balik tu air daripada baju tu melimpah. Jadi saya macam tak expect lah benda tu. Sebab baju tu bagi saya macam lembab je kan. Lepas tu tiba-tiba terkena tilam kawan saya. Macam tu lah. So dia macam marah lah, dia mengamuk lah. So Dia cakap apa? Dia cakap apa awak? Dia macam mengamuk yang macam susuk aku dia macam tu lah. Masa saya macam tapi saya yang ni tahu, saya muak balik, saya yang tolong angkatkan tilam dia, semua saya buat. Masa saya memang bertanggungjawab lah kan. Sebab tapi saya tak expect pun benda tu, sebab saya tak macam mana, saya tak expect pun air daripada baju tu akan melimpah. Sebab biasa kan kita basuh baju kan, kita angkat, kita tak tahu pun. Kita angkat dia tak ni kan, bara air kan. Macam tak tahu pula tiba-tiba mesin tu problem.
Lepas tu saya pun macam macam tu lah. Bila kawan awak cakap gitu, apa awak rasa? Awak jawab balik ke ataupun awak senyap ke? Awak rasa apa? Saya diam. Saya macam buat tak tahu je, bodoh je. Saya memang jenis tak suka nak berdebat dengan housemate saya. Sebab nanti dia orang macam ingat saya nak inilah apa lain. Macam tu lah. Dan biasalah konflik. Dia orang tu macam nak betul je. Dia orang okey. Dia orang tu ada time tu dia orang macam annoying sikit. Kadang suka buat bising lah tu. Kadang kita nak bising tak boleh pula. Kalau awak bising tak boleh? Dia orang dia tak ada lah. Sebab saya jarang nak bising-bising. Sebab saya bising pun dalam bilik je. Okay. Dia orang macam contoh macam apa, kalau contoh dia, kalau kita nak buat kerja itulah dia tiba dia macam duduk cakap itu kalau orang lain kita macam hormat, macam takut lah kan mengganggu kan. So macam tu lah. Kadang macam tak puas hati sikit. So sekarang ni waktu ni awak masih okey dengan housemate awak ke? Ada apa-apa pergaduhan ke? Like macam semalam ke, hari ni ke? Dia tak, saya tak bergaduh secara macam mana berdepan. Saya yang di belakang, maksudnya saya akan macam berfight dari belakang. Macam tu lah. Setakat ni ada ke masuk saya macam semalam ke, hari ni ke? Tak adalah? Tak adalah. Faham? Okay, ada. Cuma saya kadang-kadang tak puas hati lah. Macam saya cakap sebab tu kan, betul? Tak puas hati lah. Macam dia macam ni lah. Sebab rumah tu kan ada orang yang lagi tua daripada saya kan. Dia orang anggap macam dia orang tu kakak, macam paling senior lah kan. Dia tu paling senior, kita macam dia anggap macam adik-adik yang tak tahu apa-apa. So macam kadang macam tolonglah, kita ni anggaplah kita ni sama kan. Tolonglah. Bukanlah saya nak minta anggap tu macam okay, sama semua tu. Bukanlah, tolong anggap macam jangan ada perbezaan tu. Saya buat sendiri. Sebab kan tu lah kadang tu macam kita je kena follow dia orang macam tu, kita paling senior tu kan. Dia tu geram. Sebab kadang-kadang tu kita jadi macam nak mesra tu macam susah kadang kan. Ada orang macam ada je dia ni tak setuju, ni tak setuju kan. Jadi awak rasa apakah cara untuk awak nak mesra balik dengan housemate awak? Tak tahu lah. Dia orang tu memang jenis judge. Saya tak suka orang yang suka judge. Even boleh bagi saya contoh tak ada orang judge pasal apa? Kadang-kadang tu dia orang tak judge pasal saya pun. Contoh dia orang judge pasal orang luar kan judge. Okay, bagi contoh saya tak boleh imagine. Dah lah contoh dia macam adalah kawan saya dia cakap contoh kalau contoh macam Sena dia tu macam ada buat problem lah dengan kawan saya. Kita dah lah tak pandai, lepas tu dah lah tak cantik, lepas tu tak pandai. Dia akan judge macam tu. So dia akan judge macam dia ni macam partner dia ni tak cantik pun. Macam tu dia orang suka judge macam tu. Macam tu lah. Macam saya cakap tadi yang kawan saya kata tu yang mak girlfriend tu masak tak sedap. Okay. Macam ya Allah, sakitnya hati. Sebab kita kan macam mana cakap, benda tu privacy family kot. Jangan cerita kat orang kot. Tak, tu macam aib gitulah. Aib. Kita macam ya Allah, saya kesian kat perempuan tu nanti. Contohlah kalau dia masak kan, tu dia pun tak ada benda tu yang makan makanan tu. Kesian lah. Even macam mana boleh lah benda tu contoh dia tak nak makan, tak yalah makan. So tapi janganlah macam membuka aib dia tu. Saya kesian. Saya kesian sebab macam masak sedap tak sedap ni biasalah kan, lidah masing-masing. Mana tahu dekat lidah mak girlfriend tu sedap, yang ni tak sedap. Kita pun tak tahu. Tapi perlulah jangan buka dekat orang luar. Macam benda tu mendatangkan persepsi yang bahawa family tu macam jenis toxic. Tak. Ya, faham. Jadi tiba-tiba jadi macam kalau apa dia family dia ni memang tak lah ni. Nanti dia cakap belakang pasal awak pula. Yang ni pun dia cakap even tak jadi macam mana girlfriend macam dia kesian. Even saya nampak yang boyfriend tu macam red flag juga. Dia still ambil tapi tak makan langsung yang girlfriend tu. Macam ya Allah toksiknya. Macam tu lah. So awak rasa awak nak berdamai dengan housemate awak ke ataupun awak nak jauhkan diri dari housemate awak? Saya macam dia susul lah. Macam saya nak
tak nak ambil serius sangat. Tapi dia still ada perasaan tu. Dia Perasaan macam apa? perasaan geram tu. Misalnya geram ni susah kan. Kita sebab kita geram dengan apa yang dia orang tak suka, apa yang dia orang, cara dia orang tu. Macam mana saya still berdepan tapi dalam keadaan macam yang geram. Kadang tu macam kadang-kadang tu malas nak tengok muka dia orang juga. Tapi terpaksa kan, sebab ada satu rumah setiap aku jumpa juga kan. Kadang terpaksa bersembang macam tak ada apa-apa. Lagi housemate, lepas tu sama classmate lagi. Macam bersembang macam tak ada apa-apa. Macam tu lah. Lepas tu ada satu gila orang tu juga. Dia macam orang tu macam annoying lagi sebab dia macam contoh kita nak buat assignment kan. Contoh dia compile slide. Jadi due date dia tu esok. Jadi saya tak siap lagi lah slide saya tu sebab saya dah terisi. Cuma saya macam nak foto-foto sikit lah. Nak macam nak bagi, nak letak bagi elok kan. Jadi macam dia tu dia macam annoying dia tu. Dia kata dah lah time tu saya tengah meeting. Dia kata buat sekarang sebelum pukul 6 kena hantar. Dia kata dah lah due date tu lambat lagi, dah hari ni baru kena submit dekat doktor. Saya macam ya Allah. Lepas tu macam mana tu? Apa perasaan awak bila awak dalam Geram. meeting tu? Geram. Saya jadi tak fokus tu dalam Awak ada meeting. bagi tahu dia tak yang awak tengah meeting? Ya kalau beritahu pun dia macam buat sekarang juga. Dia macam tu. Dia style dia macam dia kata sini, tolonglah jangan susahkan orang. Buat kerja cepat sikit. So macam kau ni macam dah macam bos aku lah. Semua nak bagi arahan kat aku. Orang ni relax je. Saya esok tu due date dan saya just nak alter je. Macam nak tambah-tambah sikit je. Macam tolonglah. Dan hari ni pula orang tak lama dah. Dekat sebulan dah benda tu. Macam saya benci dah orang macam tu. Lepas tu bila dalam meeting tu awak ada check balik ke awak punya assignment tu ataupun? Saya terpaksa buat juga dalam meeting tu. Dalam meeting juga. Sebab saya tak annoying sebab dia duduk spam kan. Macam kita tahu tapi kita minta excuse kejap sebab kita tengah meeting. Maybe sebab awak tak bagi tahu dia kot yang awak tengah meeting. Dia pun tak tahu apa-apa kan? Dia tu tahu je. Tahu je awak tengah meeting. Dia tahu je yang saya tengah busy dengan program time tu. Tapi dia macam kau busy lah. Dia macam tu. Kau busy lah, buatlah kerja tu. Macam kita buat, cuma kita minta excuse kejap sebab kita tengah meeting. Macam tu. Lepas tu bila macam buat tak tahu. Kalau boleh dia kata dia nak settle apa yang dia nak buat tu, dia nak settle. Memang bagus, okey lah dia nak settle awal. Tapi masalah cara dia tu saya tak suka sebab dia macam arahan macam bos. Lepas tu hari tu dia kata Melintah. Lepas tu dia nak kawan semua orang. Macam jomlah kita semua intern satu tempat. Macam lah biarlah orang tu nak intern kat mana. Janganlah nak tetapkan orang tu perlu intern sini dengan kawan. Tapi sekarang dia duduk pujuk-pujuk macam jomlah kita satu rumah intern sekali. Macam tolonglah. Dia suka nak control orang. Saya tak suka lah dia nak control. Faham? Maksud apa perasaan awak bila dia cakap macam gitu semua? Macam geram, macam annoying lah. Rasa annoying. Lepas tu kan kalau pergi camp dengan dia pun macam dia nak ambil gambar dengan kawan saya yang lain. Lepas tu macam tiba-tiba saya ni di palau macam tu lah. Macam dia ni macam dia memang toksik lah. Ramai tak suka dia. Suka berani dia tu annoying. Maksud awak siapa yang tak suka dia lagi? Adalah kawan-kawan daripada diploma dulu pun ada cerita kat saya. Dia macam tu. So macam housemate saya pun ada setengah orang yang juga yang tak suka perangai dia. Mereka? Dia macam annoying. Dalam rumah awak? Ada je kawan yang rapat yang saya yang tak suka perangai dia. Sebab dia macam dia kalau boleh dia nak bercerita tu sampai dia suara dia tu kuat. Kita kadang mengganggu. Dia macam cerita tapi kita macam bising lah dia ni. Macam dia cerita 24 jam. Dia tak berhenti. So macam ada annoying. Macam orang nak buat kerja tu lah. Macam penat lah dengan macam tu lah. Macam annoying tu. Masuk kadang-kadang dia bawa kereta kan. Jadi macam kita nak tumpang. Kita contoh kan pintu tu kadang-kadang kita tertutup kuat sikit. Tertutup. Dia macam dulu dia tarik muka macam tolong pernah sikit tutup pintu tu. Macam tu. Macam orang tak perasan. Dia pun minta maaf. Macam terkuat sikit je. Macam tu je. Kita pun tak tahulah nak lembut ke apa. Lembut saya tak dekat pula pintu tu. Macam penat lah dengan orang macam tu. Faham. Maksud ada apa-apa lagi ke yang awak nak cerita pasal housemate awak? Dah.
Setakat ni. Satu lagi lah, dia orang ni jenis benda nak pinjam kat saya. Macam dia orang tu tak penat. Macam kau penat apa, dia orang macam tak erti nak beli sendiri ke benda tu. Macam macam kadang maka dia orang nak pinjam saya punya. Sebab dia orang tu macam saya ni jenis orang yang semua benda saya ada. So macam dia orang nak pinjam marker. So tu kadang ni saya tak tahu dah marker tu ke mana. So dia macam pinjam. Lepas tu baru ni pinjam alat menjahit pula. Macam tolonglah, kalau macam mana belilah benda tu. Faham tak? Kadang tu kita ni kita usaha. Kadang saya tak guna pun, tapi tolong usahakan untuk beli juga benda tu, benda keperluan. Even macam benda sikit-sikit tu, macam saya tak marah nak pinjam, tapi macam gerak sangat. Macam kenapa tak beli je, macam simpan untuk peribadi kan. Benda tu penting. Saya ni semua benda saya ada. Apa lagi yang diorang pinjam kat awak? Contoh salotip pinjam, marker pinjam, alat menjahit pinjam. Boleh kata semua benda tu pinjam. Macam ya Allah, dan saya macam okey lah pinjam, kita bagilah pinjam. Tapi kadang tu pinjam tak letak tempat dia balik. Lepas tu pinjam lepas tu macam tak bagi balik ke? Adalah kadang-kadang tu dia bagi balik. Tapi kadang-kadang tu macam rimas. Macam boleh tak usahakan beli juga benda tu kan. Kita pun kadang-kadang nak guna juga. Contoh marker, kita nak guna. Sekarang ni saya tak tahu marker tu ke mana. Ink ada pun dia saya dah tak tahu dah. Sebab dia pinjam. Kita pun pasal lagi kalau kita tak bahagi pula, kita sombong lah apa pula kan. Kita macam ambil macam tu lah. Tapi dia macam ambil kesempatan pula kan. Kita dah ada semua benda kan. Tolonglah usahakan beli juga 1-2 marker. Marker tu bukan mahal pun. Kalau menjahit tu pun saya beli semua. Boleh kata saya ada semua benda. Macam saya macam kalau boleh kita tak nak guna orang punya, tak nak pinjam. Sekejap lagi kita pinjam, tiba-tiba hilang macam lokal kita kan. Kita usaha beli semua benda. Macam ni kena ada kan. Even saya ada sendiri pinggan saya ada sendiri, mangkuk sendiri, sudu sendiri. Sudu saya banyak tu. Saya macam takut saya terguna orang punya. So nak katanya kita tak nak guna orang punya, kalau boleh kita nak guna barang kita sendiri je. Betul. Lepas tu tadi awak ada mention awak nak pakai, nak guna awak punya marker kan. Awak ada minta ada orang balik ke? Saya minta macam dari mana marker ni. Macam tu kadang tu macam dekat orang atas, tiba-tiba dekat sini. Dia macam tolonglah letak tempat dia betul-betul balik. Lepas tu awak dah dapat balik ke marker awak? Boleh bagi? Saya tak tahu sekarang kat mana. Macam tu saya geram sebab kadang tu dia orang boleh je nak beli benda tu, tapi dia orang macam yelah, diorang ambil kesempatan awak tu sebab diorang tahu awak ada. So buat apa nak beli kalau ada awak ada semua benda. Dan saya macam okey lah, gunalah. Tapi diorang tu boleh letak dekat tempat dia balik. Ataupun sebelum tu minta izin. Kadang tu tengok dia hilang dah benda-benda tu. Saya dah tak tahu kat mana, tiba-tiba hilang. Betul. Apa perasaan awak bila barang awak hilang? Awak semarah ke? Geram lah. Kita bagi orang pinjam, kita orang hilang kan. Itu lah. Kaya ni semua benda saya ada dah. Sebab kita takut nak guna barang orang kan. Tapi orang tak ada usaha pun nak beli sendiri. Macam tu lah. Kadang-kadang tu macam kita, kalau kata saya ada semua, printer saya ada semua, saya ada kan. Semua lengkap lah. Semua ada. Tapi macam orang ambil kesempatan. Tolong ni macam tu. Betul. Tolong, sebagai contoh, tolong macam mana tu? Tolonglah macam print memang dia orang akan bayar lah. Cuma kadang-kadang tu kita macam, kadang-kadang tu kita penat, tapi macam nak juga time tu. Tolonglah faham juga, adalah nak pinjam orang punya. Kadang-kadang tu kan, umpire saya pun, saya share dengan kawan saya seorang, 2 orang je lah. Kadang tu umpire dia orang tak beli sendiri kan. Tu guna umpire saya nak sedia baju kat mana. Macam tu lah. Saya macam diorang tak ada usaha. Saya ni pun kalau duit banyak untuk barang sendiri. Kita tak nak pinjam barang. Diorang nak senang je. Dia ni jenis kedekut duit. Saya kata kena bagi makan kucing pun, makanan kucing tu RM80 yang tu pun tak erti nak share rezeki. Tambah nak keluarkan duit. Tak betul lah jimat. Tapi jimat sampai menggunakan barang orang ni tak bagus juga. Itu pasal macam saya geram macam orang-orang yang macam ni. Macam kita ni semua benda kita ada sebab kita tak nak guna orang punya.
Betul. Kita tak nak menyusahkan orang lain, tapi orang lain pula take advantage of kita orang. Lepas tu gunakan barang kita orang pula. Faham? Awak ada apa-apa lagi ke yang awak nak tambah? Cakap ni tak ada insya-Allah. Sebelum saya nak tutup sesi kita, maksud saya nak bagi awak tugasan rumah. Okey ke? Okey. So saya akan recap balik lah apa yang awak luahkan kepada saya. Okey, so untuk sesi yang ketiga ni awak luahkan kepada saya pasal housemate awak. Macam biasa, awak luahkan lah macam biasa. Housemate awak tegur awak pasal benda sama juga. Housemate awak tegur awak pasal di mana awak selalu bagi makanan kucing. Awak bagi makanan kucing pun sekarang dah jauh dah, either kat luar pintu atau kat luar gate tu lah kan. Tapi kadang-kadang hujan pun awak bagi kat dalam jugalah maksudnya kan. So macam sampai sekarang housemate awak masih tak puas hati pasal isu ni. Housemate awak sampai sekarang masih tegur pasal makanan kucing ni semua. Lepas tu awak pun tak puas hati lah. Awak macam tak suka lah, kenapa diorang nak tegur saya pasal benda ni. Saya tak buat benda salah pun. Masalahnya saya cuma bagi kucing rezeki juga, tak adalah lebih-lebih kan. Bukannya saya buat setiap hari pun kan. Lepas tu betul tak awak tak bagi makanan setiap hari pun kan. Tadi saya dengar awak cakap awak ada bagi makanan dalam seminggu sehari sekali je kan. So macam gitu, tu pun dah jarang bagi. Tu pun sampai sekarang diorang masih nak komplain pasal awak, nak cakap pasal, nak tegur awak tak mau bagilah macam gitu je semua. Lepas tu perasaan awak mestilah awak rasa geram, awak rasa macam sedih sebab diorang tegur awak pasal benda ni. Awak rasa macam sedih lah sebab awak ada pengalaman yang di mana kucing awak hilang. Lepas tu awak setiap hari bagi makanan kat kucing, sampailah kucing awak balik kepada awak. Tu yang awak sekarang ni rasa awak nak bagi kucing dia setiap masa kan. Saya faham perasaan awak sebab saya pun suka kucing. Awak faham tak? Macam nampak kucing ni mesti bagi makanan. Macam dia macam automatik tau. Macam tak fikir apa-apa. Macam tak fikir dia kotor ke, dia najis ke, dia berak ke apa. Sebab kan, pun tak ada duit kan, pun tak ada usaha kan. Macam nak sayang sangat. Macam tak kenal pun sayang. Macam nampak kucing macam kesiannya. Like macam diorang tak mampu buat apa yang kita buat tau. Kita mampu cari makanan. Kalau tak ada duit pun kita boleh kerja, cari duit untuk kerja, cari makan semua. Tapi diorang tak ada apa-apa. Diorang tak tahu apa-apa pun dalam dunia ni. Lagi diorang tak ada sesiapa dalam hidup ni. Kita ni ada kawan kita, ada keluarga kita yang bagi kita rezeki. Diorang ni nak harapkan siapa kalau bukan kita orang kan. Betul tak? So selain itu juga saya ada masukkan teori counselling, di mana teori counselling empty chair, di mana saya suruh awak berbual dekat satu kursi ni, kat kursi ni. Lepas tu saya nak awak luahkan segala benda kan. Lepas tu awak bagi tahu saya yang awak rasa tenang, awak rasa lega lah lepas awak dah luahkan segala benda. Betul tak? Betul So saya advise awak lah untuk buat teori counselling ni. Kalau awak sorang-sorang ke, kalau awak tak rasa okey ke, awak boleh lah buat teori counselling ni. Nama dia empty chair. Get stop. Di mana awak hadap kat satu benda ni, lepas tu awak luahkan semua benda dekat seseorang yang awak tak mampu untuk luahkan tu. Setakat ni awak faham ke? Lepas tu selain tu juga awak ada luahkan pasal housemate awak pasal washing machine kan. Washing machine di mana awak terbasahkan katil tilam kawan awak. So kawan awak marah awak macam gitu. So awak pun macam bersihkan macam gitu semua. Awak pun dah buat tanggungjawab awak sebagai kawan dah. Itu pun kawan awak masih tak puas hati pasal awak macam bagi makanan kucing tu semua macam gitulah. Lepas tu awak pun ada cerita pasal pasal apa yang last tu? Oh ya, kawan awak yang pasal suka judge orang tu. Lepas tu awak pun ada mention yang ada juga orang yang tak suka dia. So maksudnya bukan awak seorang lah yang tak suka dia, ada juga orang yang tak suka dia. Maksudnya memang perangai dia lah yang perlu diubah. Sebab kalau lebih daripada satu orang tak suka dia tu, memang ada something wrong lah dengan kawan awak yang perempuan tu macam gitu. Lepas tu saya tanya awak ada tak berniat untuk macam tegur kawan awak ke pasal benda-benda ni semua? Lepas tu awak cakap dengan awak tak berani sebab macam ibarat macam 1 lawan 9 orang. So macam tu pasal awak tak berani untuk nak bertegur macam gitu. So macam saya dapat nampak daripada cerita isu ni yang awak ceritakan saya, yang awak ni adalah seorang yang people pleaser. Awak faham tak maksudnya apa? Maksudnya macam awak ni macam ibarat awak nak dengar kata orang je. Macam awak nak awak macam bukan takut dengan orang tu. Macam ibarat macam awak nak jaga perasaan orang tu, awak ikutkan dia je. Awak ikutkan dia nak ni nak tu, awak ikutkan dia je. Tapi padahal hati awak sendiri yang sakit hati. Betul tak saya cakap? Macam awak macam ibarat macam awak sakit hati, tapi demi kawan awak tak nak cari gaduh besar, awak tak nak cari gaduh dengan orang lain. Awak macam okey boleh macam itu. Tapi padahal deep down mesti awak sakit gila kan. Mesti awak sakit hati kan. Macam gitulah. So sebagai tugasan rumah saya nak bagi ke awak ni, saya nak awak berfikir macam mana awak nak stop jadi someone yang people pleaser. Macam mana awak nak stop untuk beranikan diri untuk awak
cakap balik dengan kawan awak. Bukan nak cari gaduh ke apa tau, bukan nak melintang ke apa ke, nak melinting ke apa ke. Saya just nak awak berfikir je macam mana cara awak untuk berhadapan dengan kawan awak kalau isu-isu macam ni akan jadi. Sebab saya cakap ni bukan pasal isu ni je, sebab macam nanti in the future awak tak tahu apa yang akan jadi ke awak. Mungkin bos awak akan tak puas hati dengan awak ke, akan take advantage of awak ke. In the future maybe orang lain pula yang akan layan awak macam gitu. Macam mana housemate awak layan awak, macam suruh awak buat ni buat tu, awak mesti tak suka kan. So saya nak awak, tugasan rumah ni saya nak awak berfikir je macam mana cara-cara untuk macam menangani masalah ni lah. Macam mana awak nak beranikan diri untuk macam confront orang lain, macam mana kawan awak confront ke awak. Saya nak awak berfikir lah macam mana cara-cara dia. So untuk sesi yang akan datang saya nak jawapan tu semualah daripada awak. Setakat ni awak faham ke? Faham. So awak ada apa-apa soalan ke yang nak tanya saya ke, ataupun awak nak luahkan apa-apa lagi ke? Contohlah in case saya tegur diorang macam apa, macam tak, macam ni balik lah, macam encounter balik macam nak ni balik kan. So apa yang saya perlu buat pula? Macam saya kena lawan balik ke, ataupun saya berdiam sendiri? Untuk saya kan, kalau awak dah luahkan apa yang awak rasa, tapi diorang masih nak lawan balik apa yang awak kata, kalau selagi apa yang diorang cakap kat awak tu betul, awak tak boleh nak lawan balik. Tapi kecuali kalau diorang cakap benda, diorang lawan balik tu benda yang salah, awak kenalah pertahankan diri awak balik. Macam gitu. Betul? Setakat ni awak faham ke? Faham. Ada apa-apa lagi ke persoalan yang awak nak tanya ke? Sebelum kita tutup sesi kita dan jumpa pada sesi yang akan datang. Tak ada Okay, so ingat balik tugasan rumah yang saya bagi tu. Saya nak awak berfikirlah macam mana cara-cara untuk awak pertahankan diri awak. Lepas tu cara awak macam mana awak nak confront orang lain. Sebab saya cakap ni bukan untuk isu sekarang ni je, sebab awak tak tahu nanti in the future macam mana. Itulah saya nak awak beranikan diri je, tu je. Saya tak nak awak sakit hati je. Setakat ni okey ke? Okey. So boleh ke kita end sesi kita yang ketiga ni pada hari ini? Boleh. Okey, terima kasih Nasuha. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih juga. Terima kasih.